Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam segulai sejalai. Puan Ibu Ketua, bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Digital, saya ingin ucapkan terima kasih kepada 21 orang ahli yang berhormat yang prihatin dan telah mengambil bahagian dalam memberikan pandangan yang menyentuh bidang tugas kementerian saya sepanjang sesi perbahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 yang berlangsung mulai 12 hingga 14 September 2023. Puan Ibu Ketua, Yang Berhormat Bacok, Yang Berhormat Macang dan Yang Berhormat Puncak Borneo menyentuh mengenai pemberian pengecualian kepada Starlink untuk beroperasi walaupun ianya merupakan 100% pemilikan asing. Untuk makluman Yang Berhormat, sebarang pengecualian kepada pegangan ekuiti perlu disertakan dengan justifikasi yang jelas dan meyakinkan untuk dipertimbang oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Digital dan Menteri Komunikasi dan Digital. Penilaian akan dibuat dengan melihat kepada struktur organisasi pemohon dan penyediaan perkhidmatan pemohon di skala global. Pendekatan membenarkan pegangan ekuiti asing sebanyak 100% bukanlah pendekatan baru dan telah dilaksana seawal tahun 2010. Pertimbangan yang sama turut diambil kira bagi 3 buah syarikat lain yang beroperasi dengan 100% ekuiti asing, di mana ketiga-tiga syarikat tersebut turut beroperasi pada skala global di beberapa negara, iaitu NTT MSC Sdn Bhd, AT&T Worldwide Network Services Malaysia Sdn Bhd dan BT Systems Malaysia Sdn Bhd. Bagi lesen yang diberikan kepada Starlink, faedah dan nilai yang dibawa masuk oleh Starlink ke Malaysia, terutama dalam menangani jurang liputan di kawasan yang masih belum diliputi, adalah antara faktor yang dipertimbangkan, di samping perkhidmatan yang disediakan oleh Starlink di peringkat global serta penganugerahan status Malaysia Digital kepada syarikat tersebut. Sesi libat urus telah dilaksana dengan Kementerian Pertahanan, Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun NAKSA, Agensi Angkasa Malaysia MAISA, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia ataupun MAIDA bagi memastikan penyediaan perkhidmatan Starlink di Malaysia tidak menjejas kedaulatan ekonomi negara, malah akan menyokong konsep keterangkuman dengan izin inklusiviti semua rakyat Malaysia dalam merancangkan ekonomi digital Malaysia. Pengeluaran lesen kepada Starlink bertujuan untuk membenarkan syarikat tersebut menjalankan aktiviti telekomunikasi di Malaysia dengan syarat-syarat lesen yang perlu dipatuhi oleh syarikat tersebut dan akan dipantau oleh pihak SKMM. Terdapat 2 lokasi yang telah dipasang dengan peranti Starlink sebagai proof of concept dengan izin, iaitu di SK Malaing, Keningau pada 5 September 2023 dan Kampung Langsat, Ranau pada 7 September 2023. Pemasangan unit-unit Starlink ini adalah sebagai langkah interim bagi menyelesaikan isu-isu ketersambungan yang dihadapi di kawasan-kawasan yang menghadapi masalah liputan, terutama di kawasan pedalaman. Pengoperasian Starlink juga dilihat dapat menyediakan pilihan kepada kaedah penyelesaian untuk kawasan yang sukar, seperti pelaksanaan 839 dengan izin Broadband Wireless Access ataupun BWA sebelum ini, iaitu sambungan internet menggunakan teknologi satelit oleh kerajaan di bawah program Jendela. Yang Berhormat Puncak Borneo bertanyakan sama ada Starlink menyumbang kepada kumpulan wang pemberi perkhidmatan sejagat. Untuk makluman Yang Berhormat, Starlink Internet Services Malaysia Sdn Bhd ataupun Starlink Malaysia pertama kali berdaftar dengan SKMM sebagai pemegang lesen bermula 17 Julai 2023. Di bawah Peraturan 29, Peraturan Komunikasi dan Multimedia, Pemberi Perkhidmatan Sejagat 2002, Starlink Malaysia perlu mengemukakan penyata hasil bersih daripada perkhidmatan dinamakan untuk tahun kalender 2023 tidak lewat daripada 30 Jun 2024. Sekiranya jumlah hasil bersih daripada perkhidmatan dinamakan bagi tahun tersebut adalah tidak kurang daripada ambang hasil minimum RM2 juta, berdasarkan Peraturan 27, Peraturan Komunikasi dan Multimedia, Pemberian Perkhidmatan Sejagat 2002, Starlink Malaysia perlu membuat sumbangan sebanyak 6% daripada hasil bersih ditentukan kepada kumpulan wang pemberi perkhidmatan sejagat ataupun Universal Service Provision Fund. Oleh itu, keperluan Starlink menyumbang kepada kumpulan wang pemberi perkhidmatan sejagat hanya boleh ditentukan selepas 30 Jun 2024. Yang Berhormat Tuaran bertanya mengenai kesan ataupun manfaat pelaksanaan Starlink kepada rakyat dan kadar bayaran yang akan dikenakan. Untuk makluman Yang Berhormat, manfaat segera yang boleh dinikmati rakyat ialah ketersediaan liputan perkhidmatan jalur lebar oleh Starlink melalui teknologi satelit di orbit berhampiran bumi
dengan izin low Earth orbit di seluruh negara termasuk di kawasan luar bandar dan terpencil. Maklumat mengenai kadar bayaran dan sebagainya boleh dirujuk di laman web Starlink Malaysia. Selain perkhidmatan Starlink, rakyat sebenarnya juga mempunyai pilihan untuk melanggan pakej-pakej yang ditawarkan oleh beberapa syarikat penyedia perkhidmatan internet satelit yang lain termasuk Miasat, Numix dan Reach 10. Puan Yang Bertuah, Yang Berhormat Parit Sulong, Yang Berhormat Sahabat Bernam, Yang Berhormat Balik Menteri, Pulau. sebelum pergi jauh lagi, saya nak patah balik, saya minta maaf, saya tadi tertinggal sikit. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang diberikan mengenai proses pembelian Starlink ini. Saya nak dapat kepastian dari segi kronologinya. Adakah apabila Yang Amat Berhormat Tan Bun membuat pengumuman bahawa unit-unit ini akan dibeli, semua proses telah dijalankan sebelum pengumuman itu dibuat? Maksudnya penilaian spesifikasi, kesesuaian, harga dan sebagainya. Adakah ia dibuat sebelum pengumuman Yang Amat Berhormat Tan Bun ataupun pengumuman dibuat dan selepas itu sebagai afterthought barulah proses perolehan dijalankan? Terima kasih, Yang Berhormat. Dari segi penilaian aspek keselamatan dan juga kesesuaian ataupun menepati syarat-syarat seperti yang saya sebutkan tadi, segala perbincangan dengan agensi-agensi ataupun badan-badan yang saya nyatakan tadi telah berlaku sebelum pengumuman dibuat. Ya, cuma tinggal saya untuk nak sign, ya, lebih kurang. Ya, dan aspek pembelian itu berlaku hanya selepas kita menandatangani, kerana sebelum pada itu kita belum ada apa-apa arahan, ya, daripada Yang Berhormat Perdana Menteri tentang perkara tersebut. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Parit Sulong, Sahabat Bernam, Balik Pulau dan Bentong telah menyentuh isu industri kreatif. Untuk Yang Berhormat Parit Sulong, KKD sentiasa komited bagi membantu mengembangkan bakat dan kreativiti bagi memaksimumkan potensi anak muda di Malaysia, terutama dalam pembangunan kandungan digital. Walau bagaimanapun, tiada platform khusus anjuran kerajaan bagi mengiktiraf bakat digital dalam industri kreatif tanah air pada waktu ini. Penganjuran Anugerah Seri Angkasa setiap 2 tahun sekali adalah medium pengiktirafan yang terhad kepada industri penyiaran tempatan. Namun begitu, KKD sentiasa membuka ruang bagi penggiat industri kreatif menghasilkan kandungan berkualiti bagi bersaing dengan pencipta kandungan atau dengan izin content creator di peringkat antarabangsa dengan menawarkan dana kandungan digital DKD di bawah seliaan KKD menerusi agensi-agensi di bawahnya seperti Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia ataupun FINAS, Malaysia Digital Economy Corporation ataupun MDEC dan My Creative Ventures, MyCV. Selain itu, KKD juga komited dan menyokong pembangunan penghasilan kandungan kreatif dengan menawarkan sokongan infrastruktur seperti kemudahan sokongan studio soundstage yang berperanan menjadi ruang bagi mencambah kreativiti, dan KKD mengalu-alukan semua penggiat industri kreatif menjadikan studio ini sebagai rumah baru untuk projek-projek inovatif. KKD juga telah mengadakan seminar di kalangan pencipta kandungan yang bertajuk Fast Track How to Be a Content Creator dengan izin pada 15 September yang lalu bagi menggalakkan penglibatan mereka dalam pembangunan kandungan kreatif dengan lebih efisien dan berkualiti. Untuk maklumat lanjut berkenaan DKD yang ditawarkan, antara kategori yang tersebut adalah First Amateur Filmmaker ataupun FAME, bertujuan menggalakkan penerbitan kandungan kreatif filem cereka menerusi kombinasi syarikat produksi berpengalaman bersama pengarah filem cereka buat kali pertama. Bagi kategori kandungan digital, dana projek mini bertujuan untuk pembangunan harta intelek, kandungan digital animasi, permainan digital, komik digital dan teknologi kreatif melibatkan penghasilan idea dan reka bentuk produksi oleh studio yang beroperasi kurang dari 5 tahun. Di samping itu, KKD turut menawarkan dana persembahan muzik dengan tujuan penganjuran acara berbentuk persembahan atau konsert muzik awam yang mengetengahkan bakat-bakat tanah air serta menjana peluang pekerjaan baru. Yang Berhormat Sahabat Bernam minta supaya diperbanyak usaha mencungkil bakat-bakat seni baru sehingga berjaya di peringkat dunia. Dalam hal ini, KKD sentiasa berusaha menyediakan platform yang sesuai dengan cabang seni dan minat para penggiat seni muda. Dan minat para penggiat seni yang muda. Sebagai contoh, KKD melalui Jabatan Penyiaran Malaysia ataupun RTM telah banyak menerbitkan program-program seperti Bintang RTM, Bintang HMI, Bintang Kecil, Suara 90-an, Golden Teen Search, Bintang Gala 2, Teen Star, Bintang Minal,
dan Jom Nyanyi IFM bagi menjungkil bakat-bakat terpendam di Malaysia. Program-program sebegini telah berjaya melahirkan ramai bintang seni tersohor yang terdiri dari pelbagai kaum dan etnik seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Datuk Jamal Abdullah, Ramlah Ram, Dayang Nur Faizah, Misha Omar, Candy Chia, Carol Ormila, Esther Koo dan ramai lagi. Datuk Seri Siti Nurhaliza sebagai contoh merupakan kelahiran bintang HMI anjuran RTM pada 1 April 1995 dan telah mengukir nama bukan hanya di Asia malah di seluruh dunia. Beliau juga merupakan artis tempatan pertama memiliki Walk of Fame di luar negara iaitu di Adelaide Festival Centre, Australia dan membuat konsert di Royal Albert Hall, London pada 1 April 2005. Manakala Datuk Sudirman Haji Arsyad yang menjuarai bintang RTM 1976 tidak kurang hebatnya kerana telah mengukir nama sebagai penghibur nombor 1 Asia pada tahun 1989 dan merupakan artis Malaysia pertama memenangi anugerah tersebut. Jika Indonesia berbangga dengan Puteri Aryani, Malaysia juga melalui RTM turut berbangga dengan bakat Dewi Liana Seriesta yang memenangi pertandingan bintang kecil RTM pada tahun 2000 dan telah mengukir nama di peringkat antarabangsa mewakili Malaysia di kejohanan seni persembahan sedunia atau dengan izin World Championships of Performing Arts. Pada kejohanan tersebut, beliau telah memenangi pingat emas untuk opera klasik, 3 pingat perak untuk kategori contemporary, dunia dan pelbagai kategori vokal, penghargaan khas di bawah anugerah industri dan pingat untuk juara klasik WCOPA. Kerajaan melalui RTM masih meneruskan program-program pencarian bakat baru merangkumi bidang nyanyian, pengacaraan, kewartawanan dan lain-lain. KKD juga sentiasa menyokong sebarang penglibatan penggiat industri kreatif tanah air di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, KKD menyediakan dana pemasaran dan promosi antarabangsa di bawah DKD yang bertujuan menyokong penyertaan penggiat dan karya muzik yang berpotensi meningkatkan akses seni muzik Malaysia yang berkualiti tinggi ke luar negara. Antara penggiat industri kreatif yang telah menerima manfaat di bawah DKD ialah Mio Lokman Hakim, Hira, Kathy Natalia, Santosh dan Siva Balan. Bagi merealisasikan aspirasi negara dalam memperkukuh lagi pertumbuhan ekosistem industri digital kreatif dan animasi, MDEC telah memperkenal dan melaksanakan pelbagai program pembangunan bakat di peringkat tempatan mahupun global yang memfokuskan kepada pembangunan bakat digital, kreatif dan animasi untuk setiap lapisan sektor. Antaranya ialah #MyDigitalMaker. #MyDigitalMaker adalah inisiatif bersama yang melibatkan sektor awam, swasta dan akademia yang dipimpin oleh MDEC dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan rakan-rakan industri untuk mengubah golongan belia Malaysia daripada pengguna digital kepada pengeluar atau inovator dalam ekonomi digital. Inisiatif ini telah memberi manfaat kepada 2.5 juta pelajar sejak tahun 2016 hingga sekarang. Antara program di bawah #MyDigitalMaker adalah pembangunan bakat dalam seni digital kreatif iaitu Creativity at Schools. Creativity at Schools merupakan program dan juga pertandingan terbuka kepada semua murid sekolah bertujuan memupuk kreativiti dan minat di kalangan anak muda Malaysia dalam bidang animasi, kesan visual dan reka bentuk permainan. Di samping menggalak lebih ramai murid sekolah mengikuti kursus kandungan kreatif di peringkat pengajian tinggi dan seramai 6,200 pelajar telah mendapat manfaat dari program ini. Antara kejayaan program ini ialah pemenang dari program Permata di peringkat Malaysia akan mendapat pendedahan untuk menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa iaitu pertandingan Scratch Olympiad yang disertai oleh lebih 35 buah negara. Program Cabaran Pencipta Kandungan Digital adalah sebuah program yang menawarkan bantuan keuangan dan sesi bimbingan atau dengan izin mentorship daripada pakar-pakar industri tempatan dan antarabangsa yang bertujuan membantu syarikat-syarikat pemula menghasilkan kandungan kreatif digital yang bermutu dan berkualiti. Program ini telah berjaya mengangkat beberapa projek animasi pendek buatan Malaysia ke festival-festival terkemuka antarabangsa. Sebagai contoh, animasi pendek dengan izin The Pillars of Strength
baru-baru ini telah memenangi The Best Nature Film Award di Global Short Film Awards Festival Film Cannes 2023. Selain itu, animasi pendek bertajuk Horologist juga telah berjaya memenangi Best Animation di Comic-Con San Diego 2023. Bagi mencergaskan semula industri kreatif melalui pembangunan bakat kreatif berkualiti, Finas telah melaksanakan program pemerkasaan modal insan industri kreatif yang menumpu kepada 4 strategi utama, yakni perkongsian idea, pembangunan kemahiran ataupun nurturing, pemacuan ataupun accelerator, dan kesedaran industri kreatif dengan izin Mindshift. Bagi tujuan pelaksanaan strategi utama ini, iaitu inisiatif di bawah RMK 12, Finas telah dan sedang melaksanakan program serta aktiviti pemerkasaan modal insan industri kreatif antaranya seperti berikut. Pertama, program Community at Finas, jalinan kerjasama di antara komuniti masyarakat setempat dengan usaha Finas membangunkan modal insan berkaitan industri kreatif tanah air dan pelaksanaan program pembangunan modal insan membabitkan golongan belia dan kelompok B40 di kalangan komuniti setempat yang disantuni. Kedua, program modal insan dengan kerjasama syarikat dan persatuan perfilman seperti kursus seni digital suntingan video basic, kamera video and technical peringkat beginner, teknik solid dan tata rias set penggambaran, skrip dokumentari sejarah, pengurusan produksi, acting for film workshop, seni lakon, asas lakonan, seni lakon bukan sekadar profession dan lain-lain. Ketiga, program One Step Closer yang merangkumi siri bengkel latihan berkaitan penghayatan lakonan, panduan pengurusan projek cemerlang, penulisan skrip, asas pengarahan dan pengurusan produksi dan asas sinematografi telah diadakan bermula pada bulan Januari dan akan diteruskan hingga penghujung tahun ini. Keempat, program modal insan dengan kerjasama syarikat dan persatuan perfilman juga akan diteruskan dengan bengkel latihan dikategorikan sebagai seperti Masterclass, Dream Bigger, program X Factor, Borneo's Creative Hours dan program Incubator Domestik dan Antarabangsa. Tim Burton's Masterclass, pengarah filem Hollywood, telah diadakan pada 14 April 2023. Yang berhormat balik pulau ada? Ada, baik. Beliau yang berhormat menyentuh isu industri kreatif yang bertindih di beberapa kementerian. Untuk maklumat yang berhormat, Kementerian Ekonomi melalui rancangan Malaysia ke-12 telah mengenal pasti industri kreatif sebagai antara pemacu ekonomi baru untuk menjana aktiviti dan produk bernilai tambah tinggi dengan sasaran keluaran dalam negara kasar sebanyak 31.9 bilion menjelang 2025. Justru sumbangan KDNK secara kolektif merentas pelbagai kementerian, antaranya KKD, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Kementerian Perdagangan dan Kos Sara Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia dan lain-lain. Walaupun pelaksanaan industri kreatif ini merentas pelbagai kementerian, namun tujuannya sama. Pelbagai banyak kementerian, satu tujuan. KKD sentiasa cakna dan melaksanakan pelbagai inisiatif untuk membangun dan memperkasakan industri filem, muzik dan kandungan kreatif digital melalui Finas, MDEC, MyCV yang merupakan agensi-agensi di bawah seliaan KKD. Yang berhormat Bentong menyentuh mengenai perlindungan sosial untuk penggiat seni. Untuk makluman yang berhormat, KKD sentiasa prihatin dan menyokong usaha terhadap sistem perlindungan sosial, khususnya penggiat seni. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Finas akan mengadakan sesi perbincangan bersama pihak KWSP dan Perkeso sebagai salah satu usaha serta advokasi untuk menggalak penggiat seni industri kreatif untuk mencarum, khusus skim Aisaraan dan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS demi kelangsungan hidup tempoh jangka panjang para penggiat industri kreatif. Selain itu, Finas telah melancarkan tabung komuniti sebagai salah satu inisiatif menjaga kebajikan penggiat industri kreatif, khususnya penggiat industri filem. Tabung komuniti ini berperanan menyelaras dan mengurus agihan bantuan dan sumbangan melalui kerjasama daripada badan-badan kerajaan, badan bukan kerajaan, persatuan,
syarikat swasta dan individu untuk dimanfaatkan oleh penerima tertakluk kepada syarat dan kriteria yang ditetapkan. Saya juga mengambil maklum saranan Yang Berhormat Bentong supaya Dasar Industri Kreatif Negara DIKN disemak semula. Saya setuju. Ia diwujudkan pada tahun 2010 di bawah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Ya, sila. Okey, Yang Berhormat Menteri, terima kasih di atas jawapan tersebut. Saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih juga kerana di atas penambahbaikanlah internet dan juga lain telefon di Bentong. Terima kasih. Baik. Tak boleh tepuk kat belakang tu. Baik. Untuk maklumat Puan Yang Dipertua, sebagai menambah sedikit tentang isu itu, pada bulan Mac lalu saya telah minta supaya pihak SKMM membuka kaunter di Parlimen untuk mendapatkan aduan daripada semua ahli Parlimen. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, daripada 648 aduan yang kami terima, sebanyak 512 telah berjaya diselesaikan. Ini bersamaan dengan 79%. Dan insya-Allah bagi ahli-ahli yang berhormat yang sebelum ini ada bangkitkan apa-apa isu, kita akan berusaha sedaya upaya untuk segera menyelesaikan. Tapi banyak daripada masalah ini melibatkan isu tanah dan saya akan pergi kepada perkara ini selepas ini. Saya selesaikan dulu isu industri kreatif. Sikit je pasal internet Boleh. ni. Boleh. Terima kasih Wakil Menteri. Saya ni tinggal di hulu, namanya Hulu Selangor, sepadan dengan Perak. Tidakkah awak kata kementerian boleh melihat isu berkaitan dengan internet yang di hujung negeri Selangor tu, iaitu di Alah Batu namanya. Terima kasih. Baik, insya-Allah saya akan minta pengarah MCMC untuk berhubung, dapatkan lokasi dan kita akan segera selesai. Terima kasih banyak YB. Saya difahamkan ada sejumlah menara di bawah program jendela yang masih menunggu, mungkin ada isu permit dan sebagainya ataupun Dia yang sedih ni di sebelah Perak aja. Baik. Sebelah Perak sendiri pun. Baik, Terima kasih banyak. Boleh jumpa lepas ni. Baik. Saya teruskan, ya, Puan yang Bertua. Yang Berhormat Bentong bangkit supaya Dasar Industri Kreatif Negara disemak semula, saya setuju. Kerana ia diwujudkan pada tahun 2010 pada waktu kementerian bernama Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Seperti yang kita sedia maklum, susulan perubahan tampuk kepimpinan pada tahun 2018, skop industri kreatif di bawah KKD telah difokuskan kepada bidang perfilman, muzik dan kandungan kreatif digital. Oleh itu, memandangkan skop industri kreatif kini merentasi beberapa kementerian, jabatan dan agensi, kajian semula DIKN secara menyeluruh akan dilaksana oleh Kementerian Ekonomi bagi menentukan hala tuju dan skop yang jelas di bawah industri kreatif. Bermaksud seperti yang saya jawab kepada Yang Berhormat Balik Pulau tadi, lain kementerian, pelbagai kementerian, satu tujuan. Ya, itulah yang kita harapkan. Puan Yang Bertua, Yang Berhormat Keluang, ada. Baik. Telah membangkitkan mengenai literasi digital bagi menangani isu scam. KKD melalui agensi dan jabatan di bawahnya komited dalam meningkatkan usaha celik media atau celik digital di kalangan masyarakat, termasuklah golongan warga emas dan golongan remaja, bagi memastikan golongan-golongan ini tidak mudah dipengaruhi dan terpedaya dengan berita palsu yang boleh mengganggu gugat keharmonian negara. Antara usaha yang telah dilaksana untuk tujuan ini ialah melalui pertama, program advokasi pengguna dan kempen kesedaran oleh pihak SKMM di seluruh negara melalui program Klik dengan Bijak, dan sukarelawan yang dilatih di bawah inisiatif sukarelawan ICT Malaysia ataupun dengan izin Malaysia ICT Volunteer. Menteri, nak tanya sikit boleh Menteri? Ya, sila. Menteri, saya tengok sekarang ni, saya nampak beginilah, ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ni. Contoh macam dia kata kalau tak sokong parti dia nanti masuk neraka. Contoh, undi orang ni haram, dijatuhkan fatwa. Kemudian yang terbaru ni pula ada tadi kata Perdana Menteri dah meninggal dunia. Tak boleh ke kementerian yang berhormat ni, bila ada tomahan-tomahan tak betul ni, kementerian yang berhormat ni tolong jawab. Masuk dekat TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV7, TV8 untuk bagi satu pendedahan kepada seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita ni. Contoh macam dia sebut, Sabar. kalau orang ni jadi Perdana Menteri, nanti dia akan halalkan LGBT. Itu tidak berlaku. Sebab itu saya nak minta Menteri,
ada kementerian, gunakan kementerian untuk jawab balik tomahan tak betul yang dilemparkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sabar, jangan. Tuan Speaker. Lu Selangor ni. Ia juga bising kuat sangat. Cuba pelan-pelan sikit. Kasih sayang. Tak payahlah jerit, tak payah jerit. Cakap elok. Sebab itu lagu ni dia ada rock, dia ada dandut, dia ada asli. Kalau Hulu Selangor main dah asli lah. Dah semua dah. Saya rock. Dalam ni kau pekat Saya semua rock. pun. Tak Saya pekat rock. pun. Sila Dialek duduk. saya pun. Main kerah begitu. Hulu Selangor, Hulu Selangor. Hulu Langat, Duk dua-dua. Hulu Selangor. Dua. Cukup. Relax sikit. Baik, Ha? baik. Terima kasih. Saya terima pandangan Yang Berhormat Ulu Langat, dan juga memang kita kesal dengan sebaran maklumat yang kadang-kala berlaku dengan begitu pantas, terlalu pantas, sehingga timbul tomahan ataupun fitnah. Saya bagi contoh yang paling terkini sebagai contoh. Ada pihak yang telah mendakwa kononnya Malaysia nak beli minyak sawit dari China. Ya, ini masuk dalam Twitter pagi tadi dan telah disebar oleh beberapa pemain. Maaf, bukan Twitter, sekarang dinamakan X. Ya. Dan bila saya teliti, sebenarnya ia timbul antara lain kerana ada berita daripada pihak media yang telah melaporkan menggunakan headline yang salah. Saya lihat sendiri headline itu adalah headline yang salah. Jadi kadang-kala untuk mengatakan berita palsu ataupun maklumat salah yang disampaikan itu hanya daripada satu pihak, kadang-kala tidak semestinya begitu. Maksud kita semua ada peranan untuk mainkan. Kalau kita salah satu dari kita gagal untuk menyampaikan, maksudnya perawi tu, ya, penyampai berita tu, maksudnya kita semua gagal. Maka nasihat saya kepada semua, termasuk diri saya sendiri, bila kita dapat sebarang maklumat zaman sekarang ini, kita semak adakah berita ini disampaikan dalam mana-mana organisasi media yang lain, dan kita boleh semak sebenarnya. Sekarang kebanyakan daripada portal dia akan melaporkan berita yang sama. Sekiranya ada ketidakserasian yang terlalu jauh menyimpang, bermaksud salah satu daripada portal berita ini tidak bercakap dengan benar, tidak melaporkan berita yang benar. Saya jemput Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat keluar tadi ada sebut nama dia. Baik. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas jawapan dan juga maklum balas yang sangat menyeluruh untuk meningkatkan kesedaran ataupun celik media untuk seluruh rakyat Malaysia. Tapi saya berpendapat bahawa sebenarnya kita bukan sahaja nak fokus kepada remaja atau golongan belia, tetapi juga kepada dewasa, khasnya warga emas. Kerana warga emas mereka besar bukan dari zaman digital, jadi mereka sebenarnya lebih bahaya dan lebih cenderung atau lebih terancam oleh semua berita yang tak penuh, tak betul, tak benar atau separuh fakta sahaja. Jadi saya minta kementerian lihat benda ni dan meneliti bagaimana kita boleh meningkatkan kesedaran celik media antara golongan warga emas ataupun dewasa, bukan sahaja belia sahaja. Terima kasih. Menteri, susulan daripada yang dibangkitkan oleh kekanda saya daripada Hulangat. Saya nak tanya macam mana di pihak kementerian nak balance, nak kawal fitnah dengan bertindak sebagai big brother sebagaimana yang dibangkitkan oleh sekumpulan wartawan kanan pada 29 Ogos yang lalu, supaya SKMM dan pihak kementerian harus berhenti daripada bertindak sebagai big brother yang mengawal kritikan terhadap kerajaan. Saya setuju bab fitnah. Saya dengan abang saya Hulangat tu, saya banyak yang setuju dengan beliau. Tapi dalam bab mengkritik kerajaan ni, macam mana kementerian nak balance perkara ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bacok, Yang Berhormat Keluang. Masa tinggal kurang seminit dan saya difahamkan tak ada lanjutan, jadi saya jawab secara ringkas. Kita berpandukan kepada segala akta yang ada pada waktu ini. Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, seharusnya kita rujuk kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang waktu ini belum ada pindaan, tapi dalam penelitian pihak kementerian. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara, sebagai contoh, sekiranya ada sebaran yang pihak mana-mana kementerian lain yang bertanggungjawab kepada hal itu ada mengeluarkan kenyataan, menafikan ataupun menidakkan ataupun memberi penjelasan, maka kita akan ambil itu sebagai
tanda aras bagi mengambil sebarang tindakan selepas itu. Dan yang saya maksudkan adalah sekiranya perlu bagi pihak kementerian bawah SKMM kita ada portal sebenarnya.my sebagai contoh, dan itu adalah portal yang baik dan saya gesa semua sahabat-sahabat ahli parlimen untuk dari semasa ke semasa meneliti laman web tersebut sebenarnya.my untuk mendapatkan maklumat yang sahih. Juga kepada para pelajar yang sedang menonton secara langsung dalam dewan kita, cek sebenarnya.my untuk mendapatkan maklumat sama ada perkara yang viral itu betul ataupun tidak. Jadi kita gunakan itu sebagai salah satu perkara. Cuma saya sebut perkara yang akhir. Menteri, sekejap, Ampang. Saya tertarik dengan maklumat tersebut, tetapi kalaulah boleh orang kampung, orang luar yang biasa ataupun kita biasa luar bandar yang dengar berita dan sebagainya, saya nak mencadangkan supaya ada siaran semakan berita fitnah. Baik. Supaya cerita-cerita fitnah dalam WhatsApp group ni boleh dirujuk dalam satu je siaran yang sebenarnya boleh dikemukakan oleh kerajaan yang kita boleh rujuk harian. Terima kasih. Dia ada satu Yang Berhormat cadangan. Menteri, sila gulung. Baik. Ada cadangan untuk menambah satu slot dalam berita RTM fitnah apa hari ini. Jadi ini satu cadangan, mungkin kita akan bincang nanti, tapi memang betul kita perlu teliti perkara ini. Akhir sekali saya nak menyentuh tentang teguran yang dibuat oleh 8 orang wartawan senior. Pengacara kalau tak ada, saya sanggup tawar diri. Allah. Pro bono, bukan pro bowo. Kita akan pertimbangkan. Baik, saya menggulung. Alhamdulillah sepanjang Yang Mohamad Tambun mentadbir dan bersama kerajaan perpaduan ini, tidak ada seorang pun wartawan yang telah ditangkap oleh pihak berkuasa. Tidak ada satu surat khabar yang telah ditutup. Tidak ada apa-apa tindakan seperti itu, maka memang kita tak boleh nafikan sekarang ni lebih terbuka. Itu adalah komitmen pihak kerajaan, komitmen Yang Mohamad Tambun, maka kita akan kekal. Not a single reporter has been arrested seperti yang pernah berlaku zaman pandemik dulu. Puan Yang Ketua, terima kasih.